علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung ayat yang ketujuh Suratul Insan, atau dinamakan juga Suratul Dahr. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sadaqallahul azim. Mafhum. Mereka dikurniakan kesenangan itu kerana mereka menyempurnakan nazarnya. Apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya, serta mereka takutkan hari akhirat yang azab seksanya merebak di sana sini. Ayat 7 Suratul Insan masih lagi mempunyai kesinambungan mafhum daripada ayat 5 dan 6 yang kita baca 2 bulan yang telah lalu, berhubung dengan nikmat ahli syurga. Minuman-minuman yang dicampur dengan aditif, kalau boleh kita sebut bahan campurannya, untuk menambah nikmat kepada ahli syurga. Telah saya selit 2 bulan lepas beberapa ayat dari surah Al-Mutaffifin berhubung dengan gelas atau piala yang digunakan oleh ahli syurga untuk mereka meminum arak di dalam syurga dan minuman yang lain, di mana kita telah baca dalam Suratul Mutaffifin akan ayat khitamuhu misk, di mana gelas atau piala yang mereka jadikan tempat minum itu ada cap dia, khitam, branded, dan cap dia, kata Allah, adalah miskun, kasturi. Kita dah baca dah 2 bulan lepas. Nikmat yang tak dapat dibayangkan, dengan campuran wa mizajuhu min tasnim, dicampur air minuman mereka
dengan satu bahan campuran namanya tasnim. Itu dalam Al-Mutaffifin telah kita baca. Baik, malam ni ayat 7. Allah sebut bahawa mereka ini adalah golongan yang diberi nikmat sedemikian. Kenapa? Yufuna bin nadhri. Mereka itu menyempurnakan nazar mereka. Baik. Dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, dan kalau tuan-tuan muslimat bukalah kitab tafsir mana pun, nazar dalam ayat ini yufuna bin nadhr, sempurnakan nazar mereka, dimaksudkan dengan dua makna. Pertama adalah mereka menunaikan nazar mereka, dikira sebagai nazar dengan ketaatan yang mereka sembahkan kepada Allah. Ketaatan kita ni, solatnya, puasa coming soon, hajinya, umrahnya, sedekahnya, ketaatan yang kita laksanakan itu ditafsirkan oleh mufassirin sebagai kita menunaikan nazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tafsiran pertama. Sebab itulah kesemua ketaatan ini akan menghasilkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada iman kita, sama ada perubahan yang kita lakukan daripada titik yang tidak baik, kita berhijrah ke titik yang baik. Sama ada jihad yang kita lakukan untuk membela agama Allah, kesemua itu mendatangkan, menghasilkan rahmat daripada Allah. Itulah yang Allah sebut pada ayat 218 Suratul Baqarah. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini dia ketaatan. Inilah yang disebut sebagai menunaikan nazar kepada Allah. Kalau ikut tafsiran ayat 7, makna nazar yang pertama ialah melahirkan ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan ini Allah sebut cabang-cabangnya, yang hujung dia adalah rahmat Allah. Ayat 218 Al-Baqarah yang saya baca tadi, Allah sebut 3. Kamu nak dapat rahmat aku, 3 ni mau ada. Allah sebut pertama amanu, mereka yang beriman.
Dan bila kita sebut beriman, dia bukan sekadar habis pada asasnya yang paling kuat, iaitulah yu'minuna bil ghaib. Itu asas kekuatan iman. Apa dia? Beriman, percaya kepada ghaibiyat, kepada benda gaib yang mata tak nampak, tapi Allah beritahu, Rasulullah beritahu, kita tak cakap banyak dah, percaya terus. Ini asas kekuatan iman. Yu'minuna bil ghaib. Apakah keuntungan bila kita percaya bahawa kita tidak keseorangan malam ini, turut sama hadir malam ini, ialah malaikat Allah yang sedang berhimpit-himpit sampai arasy Allah. Ada nampak? Nampak, berselerak, jawab dia. Masjid ni saya ingat 6 tingkat setengah. Aircon bukan berapa unit nak bubuh, tak tahu. Sebab orang nampak. Tak nampak. Tetapi yakin. Sebab yang beritahu, insan paling mulia, insan tak pernah berdusta, insan yang menjadi kekasih Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan yang direbutkan kemuliaannya. Allahu akbar. Allahu akbar. Insan yang direbut kemuliaan dia, seperti yang disebut oleh Syekh Fathi Hijazi. Ketika Syekh Fathi Hijazi menyebut tentang kemuliaan baginda Rasul, ketika dia menukilkan ucapan gurunya Syekh Azam, kata Syekh Fathi Hijazi, ketika Allah menciptakan langit, Allah menempatkan di langit itu para malaikat. Penuh di langit tu. Langit 1 sampai langit 7. Penuh dengan malaikat. Tak cukup lagi. Hamalatul arash. Malaikat yang tanggung arash, semua di langit. Kata Syekh Fathi Hijazi, Allah kemudian menciptakan bumi. Allah buat langit, Allah letak di langit tu semuanya malaikat. Tak adalah makhluk yang durhaka, tak ada. Bila Allah cipta bumi, Allah letakkan di bumi itu, selain kita manusia, Allah letak di bumi golongan jin. Jin ni 2 aja. Wa inna minnal muslimun wa innal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Itu dalam suratul jin. Jin buat pengakuan. Jin kata, kami ni sebahagian kami Muslim, Islam, sebahagian kami qasitun, durhaka, kafir lah. Bumi, jin, Islam dan kafir. Malaikat tak ada langsung hak bantah, semuanya baik di langit. Kata Syekh Fathi Hijazi, ketika inilah langit berbangga. Langit jadi syok.
Langit berbangga kepada bumi. Dia kata, hang tengok aku, Allah letak aku semua makhluk yang taat. Sebab malaikat ni sifat dia, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia beriman, dia buat apa yang Allah suruh. Tu malaikat. Tak ada bantah. Bangga langit, sedih bumi. Tiba-tiba kata Syekh Fathi Hijazi, Allah melahirkan wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah lahirkan Nabi daripada ibu yang mulia Aminah binti Wahab daripada Bani Zuhrah. Ketika inilah bumi pula berbangga pada langit. Bumi kata, langit, hang tengok aku pula. Atas aku berjalan manusia paling mulia, manusia paling hebat, kekasih Allah duk atas aku. Bumi pula kembang ekor dia. Langit sudah sedih. Oh, langit sudah sedih sebab atas bumi ada Rasulullah. Berebut nak dapat kemuliaan. Tiba-tiba langit berkata pada Allah, qalat ya Rabb syarifna bihadzan nabi walau zawratin wahidah. Allahu akbar. Ya Allah, ya Tuhan. Tiba-tiba langit mengadu pada Allah. Ketika bumi berbangga, Rasulullah berjalan atas dia. Tiba-tiba langit kata, ya Rabb, wahai Tuhan, syarifna, muliakanlah kami. Kata langit, muliakanlah kami. Bihadzan nabiyyi, dengan nabi ini, walau zawratin wahidah, walaupun nabi itu datang ziarah kami wahidah, sekali pun jadilah. Kata langit, muliakanlah kami, bagilah dia ziarah kami walau sekali. Maka Allah menentukan Isra dan Mi'raj. Allahu akbar. Nabi naik ke langit. Permintaan langit, nak sebut apa tuan-tuan muslimat, berebut untuk mendapat kemuliaan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini orangnya yang beritahu kita adanya malaikat yang berpusing di bumi, yang berlega merayau di bumi, mencari majlis ilmu. Bila ada, dia duduk sampai arash Allah berimpit-rimpit. Kemudian Allah kata pada mereka, saksikanlah aku ampunkan dosa-dosa mereka. Ni malam ni dosa kita habis. Dosa apa? Dosa kecil sahaja. Hadis Muslim. Nampak tak? Tak yu'minuna bil ghaib. Nampak tak dosa? Nampak tak pahala? Tak. Inilah iman. Bukan sekadar itu. Bila Allah sebut golongan pertama yang bakal mendapat rahmat hasil ketaatan dia, menunaikan nazar taat pada aku, ialah amanu. Maka sebut dah tadi, bukan sekadar yu'minuna bil ghaib, tapi termasuk iman, halalkan yang halal, haramkan yang haram, itu iman. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ayat pertama
surah At-Tahrim, surah 66, surah terakhir juzuk 28, ayat mula-mula sekali Allah ajar kita melalui peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tegur Nabi, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa engkau haramkan benda yang aku telah halalkan? Tabtaghi maradata azwajik, adakah engkau buat begitu kerana mahu menjaga hati isteri-isterimu? Tuan-tuan buka tafsir. Allah takdirkan benda ni pada Nabi untuk kita ambil pengajaran. Nabi maksum, tak ada dosa. Tapi Allah tegur Nabi dalam bentuk Allah takdirkan ia berlaku untuk jadi pedoman kepada kita. Antara cabang iman ialah halal itu halal, haram itu haram. Tak boleh campur-campur. Tak boleh suka-suka hati kita. Tak mau dia. Dia mesti ikut disiplin. Kenapa turun ayat tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menziarahi rumah-rumah isteri-isterinya, menjadi rutin Nabi selepas solat zuhur, selepas solat asar, Nabi akan ziarah rumah-rumah isterinya yang kebetulan rumah itu berdekatan, kecuali dua rumah yang agak jauh ke depan sikit, rumah Aisyah dan rumah Hafsah. Yang ni sebelah-sebelah, jauh sikit. Adapun isteri yang lain di belakang sana, Juwairiyah, Safiyah, Maimunah, Ummu Salamah, apa semua. Kalau tuan-tuan biasa, muslimat biasa dengan Masjidin Nabawi, tengok satu pintu, dia panggil babun nisa, pintu nisa, pintu perempuan. Babun nisa ni dahulunya itulah deretan rumah-rumah isteri-isteri Rasulullah selain Hafsah, selain Aisyah. Ni jauh sikit. Situlah rumah selain dua orang ini yang telah dirobohkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana ibu Khalifah Umar bernama Ummu Asim, dan Ummu Asim adalah cucu Saidina Umar. Maka Umar bin Abdul Aziz daripada Bani Umayyah adalah cicit Saidina Umar. Maka sebab itu dia digelar Umar Ats-Tsani, Umar yang kedua. Umar yang pertama moyang dia Saidina Umar. Umar yang kedua dia. Waktu dia jadi gubernur Madinah, dia membaca pengisytiharan dengan lenangan air mata, menangis kerana arahan dikeluarkan, memikirkan maslahah ummah untuk pembesaran Masjidin Nabawi. Maka dirobohkan rumah-rumah isteri-isteri Rasulullah, roboh. Nangis dia Umar bin Abdul Aziz waktu dia baca pengisytiharan untuk merobohkan, menangis habis rakyat Madinah kerana sayang, teringat ke Nabi, teringat pada ibu-ibu kita, isteri-isteri Nabi. Lalu dia memberi pampasan, kalau ada keluarga yang masih ada di kalangan isteri-isteri Nabi itu,
ada keluarga, dia bayar pampasan. Tuan-tuan muslimat, kenapa turun ayat 1 At-Tahrim? Lepas asar, Nabi pun rutin dia ziarah satu rumah, tanya cukup belanja tak, apa khabar, sihat, cukup belanja. Habis 10 minit pindah pula, tanya pula cukup tak, belanja apa semua. Itu rutin Nabi kalau tak pergi perang. Lalu selesai pusing tu Nabi, habis last, Nabi akan menetap di rumah yang jadi giliran pada hari itu. Sehinggalah sebab turun ayat. Ketika Nabi singgah di rumah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, Nabi sudah lepak agak lama sikit, yang menyebabkan Hafsah anak Saidina Umar sudah keluar tanduk dia, sudah naik angin, sebab Nabi sudah mai lewat giliran dia. Giliran malam tu giliran Hafsah, Nabi sudah terlewat sikit sebab lepak lama sikit rumah Zainab binti Jahsy. Di samping Zainab menghidangkan Nabi segelas demi segelas madu lebah. Nabi cukup sukalah segelas minum, habis tambah sembang pula lama. Sebab Zainab binti Jahsy, mak dia nama Umamah. Siapa dia Umamah? Umamah kakak kepada ayah Nabi Abdullah. Makanya Zainab binti Jahsy sepupu Rasulullah. Lepak lama lah, dah lah isteri, sepupu pula, panjanglah ceritanya. Lewat, Hafsah duk tunggu, mana tok laki tak sampai-sampai. Ni cerita orang bermadu, tuan-tuan. Ni cerita rumah tangga Nabi, kisah orang bermadu. Tak masuklah madu 3 piramli, tu kelentong teruk. Tempek muka kaki belah mana luka pun tak tahu, membalut ikut suka. Tu madu pembohong. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi mai lewat, Hafsah marah. Lalu apa Hafsah buat? Hafsah telah buat satu benda yang menyebabkan Nabi tertekan. Apa dia? Hafsah sudah kata, abang pergi mana lambat sangat? Ada saya rumah Zainab, kak nak duk bagi madu segelas. Sembanglah lama sikit. Nabi abang jujur. Kata Hafsah, dak, abang tak minum madu ni, abang minum maghafir. Apa dia maghafir? Maghafir satu minuman yang bau dia busuk. Dan Hafsah saja perangkap begitu sebab Nabi dia tak suka pada benda busuk. Dia main perasaan Nabi. Nabi kata, dak, saya minum madu. Jawab dia Hafsah, ni saya bau maghafir ni, bau busuk ni. Nabi kata, dak, saya minum madu. Hafsah tekan lagi. Akhirnya Nabi kata, beginilah, aku bersumpah, haram madu atasku. Tu jadi punca turun ayat. Sebab apa? Sebab nak jaga hati Hafsah. Tu yang turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan benda yang aku halalkan? Tabtaghi mardata azwajik. Adakah engkau nak jaga hati isteri-isteri engkau? Engkau haramkan minum madu sebab nak jaga hati Hafsah? Tak boleh, wahai kekasihku. Allah ajar kita, jangan kerana nak jaga hati orang, haram jadi halal, halal jadi haram. Jangan, tu hukum dia.
Sebab iman didik kita halal halal, haram haram. Tak boleh cakap banyak. Allah takdir ke Nabi untuk kita, yang akhirnya Nabi mengkafarahkan sumpahnya. Nabi bersumpah dan Nabi bayar kafarah. Allah turunkan ayat itu, nampak tegur Nabi, tapi untuk kita, supaya kita reti. Jangan kerana nak jaga hati orang, kita buat lebih kurang dengan hukum hakam Allah. Jangan. Kita buat londeh dengan Islam. Nak jaga kawan kita, nak jaga guru kita, nak jaga rakan parti kita. Jangan. Benda halal, sebut halal. Benda haram, haram. Tak boleh nak jaga-jaga hati lagu tu. Sorry. Tak ada pasal. Ni dia. Kena reti. Amanu. Ayat 218 tadi. Kamu nak rahmat aku, kamu mesti beriman. Iman bukan sekadar percaya pada yang gaib, tetapi termasuklah halal haram, hukum hakamnya. So tak bolehlah cakap, berhentilah berkata tudung tutup kepala tu hukum Allah. Jangan cakap macam tu, mengaji elok. Jangan cakap macam tu, berdosa kita. Benda dah ada hukum, benda dah Allah letak. Min jalabibihin, bacalah Al-Ahzab, bacalah keadaan dalam surah An-Nisa, An-Nur. Arab jahiliah dulu, mereka tolak ke belakang, hak ni nampak. Lalu Allah turunkan perintah supaya min jalabibihin, tutup bahagian depan. Maka bila tutup tu kepala sekali lah. Mana ada tutup sekerat lagu tu tukang masak boleh lah. Dah kata pula, berhentilah kata tudung tu perintah Tuhan. Gatal kepala saya tak bersyampu. Apa cakap? Tak tahu tuan. Kita ni pegang ulama sebut. Ada seorang ulama, saya lupa nama dia. Dia kata, antara jalan hatimu boleh mati ialah kamu bertengkar dengan orang yang bodoh. Tu lah. Buang masa, cakap hukum sudah. Nak bertengkar lebih-lebih tak ada, supaya moga Allah beri hidayah kepadamu, petunjuk kepadamu. Dah. Nak bertengkar jangan, kata ulama. Sebab bertengkar dengan orang bodoh, hati kamu boleh mati, jiwa kamu boleh mati. Na'udzubillah. Maka moga Allah bagi hidayah. Hukum terang jelas. La ikraha fiddin. Oh, there is no such a thing to force people to believe something. Lagi pening. Dok silap faham pula la ikraha fiddin. Tu dia lah. Dia terlebih cerdik, dia jadi durhaka, dia jadi bodoh, dia jadi tak tahu, tak ketahuan. Nak kata gila babi kan marah pula. Jadi susah. So, bagi kita, semoga Allah beri hidayah padamu, semoga Allah menyedarkan kamu, dan kami nak sebut yang kamu sebut tak betul. Itu ya. Na'udzubillah. Halal haram jelas hukum dia tak boleh diubah. Maka Allah tegur Nabi untuk kita. Amanu, balik 218. Ni nazar kita dengan Allah. Amanu. 2. Hajaru, hijrah, berhijrah, buang perangai huduh, ambil perangai baik, berhijrah, mai ke masjid, solat berjamaah, jangan tinggal. Isra' mula masjid, habis masjid. Limadha? Kenapa? Isra' boleh haji Allah buat Bukit Safa ke Jabal Nur, naik ke langit. Boleh. Atau Bukit Marwah pergi hantar Nabi ke Jabal Sur, tempat Nabi sembunyi. Boleh aja. Tapi mulanya masjid, habisnya masjid, itulah simbolik. Oleh kerana Isra' itu perjalanan dunia, bumi ke bumi, itulah Isra'. Daripada bumi melintasi langit, alam malakut, itulah Mi'raj. Maka masjid ke masjid,
adalah perjalanan dunia, simbolik hidup saya tuan-tuan muslimat. Apa dia? Jangan pisah diri dari masjid. Solat berjamaah. Jangan duk biasa kita jantan ni, jangan duk biasa solat celah meja, solat tepi televisyen, solat tepi kerusi, solat tepi tong beras. Apa ke benda solat lagu tu? Sah Imam Syafi'i, sah mazhab Syafi'i, sah pahala. Ya, dunia tak nampak. Tunggu akhirat, betapa ruginya nanti kita rasa bila pahala sikit. Lah tak nampak lah pahala. Duk sondoi tepi tiang, tepi meja tulis tu semayang. Pakai pula t-shirt pagoda. T-shirt pagoda berlubang-lubang. Tembak di Jepun. Apa semayang lagu tu? Jaranglah kalau semayang seorang dia buh jubah kapling dengan serban minyak atar, terangkat pintu bilik dia. Jarang. Habis tak ada t-shirt pagoda, confirm. Lubang pula tu. Main masjid, tuan-tuan muslimin dituntut. Muslimat sebaik solat dia di rumah, kata Nabi. Namun dia datang masjid itu bonus. Dia nak dengar kuliah apa semua tak salah. Isteri Saidina Umar, Rahmah itu isteri dia waktu Umar jadi khalifah, isteri dia Maghrib Isyak berjemaah di Masjid Nabawi. Isteri Saidina Umar. Tak ada kisah boleh. Tetapi kita muslimin amat dituntut hijrahlah. Jangan nak tunggu semangat malam tarawih aja. Tunggu malam tarawih ni. Tak cukup kaki jawatan kuasa masjid nak mentang tika. Baguslah. Muka kita tak pernah tengok mai. Dia ni duduk mana ni? Rupa tepi belakang rumah kita. Rupa jiran kita. Tak pernah tengok. Dia mai semangat hantuah malam tarawih. Malam Ramadan dia naik angin. Tu dia penuh. Semua masjid begitu, sama. Bagus, alhamdulillah kita rebut kelebihan Ramadan. Tapi janganlah bermusim. Kita dituntut. Tidakkah Nabi nak bakar rumah sahabat yang tak berapa nak mau pergi ke masjid? Hadis itu sahih. Nak dibakar rumah sahabat. Tuan-tuan muslimin muslimat, benda ni benda besar. Perjalanan mula masjid, habis masjid. Sebagai simbolik, itulah hidup saya tuan-tuan muslimat. Jangan lari daripada rumah Allah. Jangan semayang berjemaah tak dapat 5 waktu penuh, sibuk kerja ke. At least Maghrib Isyak subuh kita ada. Zuhur Asar pejabat ke, surau pejabat, tak kisahlah. Janji berjemaah. Tuan-tuan, lupakah hadis Nabi ketika Nabi menyebut mereka-mereka yang bakal duduk di bawah naungan arasy Allah. Kita tak boleh nak bayang besar mana arasy. Nak bayang besar mana bayangan arasy. 7 golongan, kata Nabi, bakal duduk di bawah naungan arasy Allah. Teduh, redup, sejuk ketika orang lain panas teruk di mahsyar. 7 ini special. Tetamu yang istimewa duduk di bawah naungan arasy. Antaranya warajulun mu'allaqum fil masajid. Seseorang yang mu'allaq. Biasa kan dengar kalimah alaqah. Thumma min nutfatin, thumma min alaqah. Biasa kan dengar alaqah. Diterjemahkan alaqah dengan makna seketul darah. Betul. Tetapi paling tepat di sudut lugah bahasa Arab, alaqah makna dia melekat.
Kipas tu alaqah, jam yang bulat tu alaqah, sebab dia melekat di dinding masjid. Bila kata alaqah, ia makna melekat. Maka Nabi kata bakal duduk bawah naungan arasy Allah salah satu daripada 7, wa rajulun muallaq alaqah, melekat fil masajid, hati dia melekat dekat masjid. Subuh balik subuh, pasang niat dah, zuhur sehari mai, ataupun masjid mana dia akan singgah, dia takkan tinggal berjamaah. Habis zuhur kan niat pula asar, sat lagi kalau dia outstation dia berhenti cari masjid. Dia cukup sayang dengan masjid, dah duduk bawah arasy Allah, bawah naungan arasy Allah. 7 golongan, salah satunya geng sahabat masjid. Ini kita mesti ada hijrah. Jangan duk biasa kita muslimin semayang sorang-sorang di rumah, tak mau. Kecualilah keuzurannya, kecualilah terlewat bangun ke kelam kabut apa semua, itu cerita lain. Tapi saja-saja malas nak ke rumah Allah, itu mesti kita hijrahkan, sifat itu kita buang. 2. Dan yang ketiga, 218 tadi, jahadu, mereka yang berjihad membela agama Allah. Ni dia. Ini pecahan banyaklah kalau kita nak sebut bagaimana nazar itu ditafsirkan. Yang pertama dengan maksud ketaatan kita kepada Allah. Balik ayat 7 suratul Insan. Mereka menyempurnakan nazar. Maka makna pertama ialah taat kita